So tanya apa tadi? Pasal dasar pasal road London tu. Bajet 16 juta tu dari tahun bila ke tahun bila tu? Tahun ni sampai sehingga sampailah ke London. Sampai berjaya daripada sekarang programnya. Ini termasuk latihan dan pendedahan mereka di beberapa tempat, dan juga persiapan conditioning mereka sebelum bermulanya acara kejohanan tersebut. Dan kita akan membuat penyesuaian. Sekurangnya kita sudah ada bajet kita. Bergantung pada prestasi, mana tahu tiba-tiba lebih ramai lagi yang menunjukkan kecemerlangan dalam masa setahun dua ini. Dulu kita hanya fikir 3 acara saja, iaitu memanah, basikal dan badminton. Kemudiannya kita dapat satu tuah baru di mana penerjun kita telah menunjukkan satu prestasi yang cukup membanggakan, maka satu lagi dimasukkan. Jadi kalau selepas ini tiba-tiba ada lagi bidang lain kita dapat lihat, tidak mustahil akan ditambah lagi acara yang akan dipertandingkan ataupun bilangan atlet yang akan dihantar. Ya, kita mesti mematuhi kaedah-kaedah dan piawaian yang ditetapkan oleh masyarakat antarabangsa. Dan kejohanan kita seperti mini Olimpik adalah merupakan satu kejohanan yang penting. Ia mesti memenuhi syarat-syarat yang ditentukan di dalam kepiawaian sukan antarabangsa, dan antaranya mengadakan ujian doping selepas mereka bersaing. Dan kita memenuhi, dan perkara ini telah dilaksanakan, dan ia sebenarnya tindakan yang diambil itu telah meningkatkan nama negara kita dari segi ketelusan kita, dari segi standard kita dalam memenuhi standard ataupun kepiawaian dalam pelaksanaan dan pengurusan sukan antarabangsa. Dan atlet yang berkenaan menerimanya, dan ia juga kita anggap akan menjadi pengajaran kepada atlet yang lain. Tidak ada jalan singkat untuk menjadi juara. Ianya merangkumi daripada convention sukan, juga convention kebangsaan sukan yang lepas, dimasukkan juga convention industri sukan yang diadakan baru-baru ini. Sebab itulah dimasukkan tentang aspek industri itu adalah sebagai satu elemen yang penting bagi kemajuan sukan dalam negara kita. Jadi ia memerlukan tuntutan perubahan fikiran di kalangan rakyat bahawa sukan bukan hanya sekadar untuk kesihatan, hanya sekadar untuk rekreasi, bukan sekadar untuk mendapat medal, tetapi adalah merupakan satu bidang yang boleh menjana pertumbuhan ekonomi, yang boleh memberi peluang pekerjaan, yang boleh memberi kesejahteraan rakyat pada keseluruhannya, dan ianya bukan sekadar untuk atlet saja. Bila orang kata dari segi keuntungan ekonomi itu, orang fikir bahawa atlet akan dapat ganjaran. Dia hanya fikir atlet saja. Tetapi di belakang atlet itu sendiri terdapat banyak bidang-bidang lain. Misalnya di belakang Nicol David tu ada dia punya fisioterapisnya, ada dia punya psikologis, ada dia punya nutritionist, ada dia punya manager dia, pengurus dia, ada dia punya bidang-bidang lain yang berkaitan. Dan ianya menuntut supaya adanya kesepahaman daripada kementerian-kementerian lain. Misalnya selalu saya perkatakan bahawa kenapa ia menjadi industri yang begitu lumayan sekali di negara lain, kerana liputan media. Sekarang ini ada sampai 5. Kalau Astro kita memaparkan 5 channel, 5 saluran untuk sukan. Jadi banyak orang yang nak menjual jenama-jenama mereka itu akan menggunakan populariti sukan itu untuk menaja bidang-bidang sukan yang popular, dan mereka mendapat faedah dari segi ROI ataupun return of investment dari segi penajaan mereka apabila ianya dipaparkan dalam media. Misalnya kalau ada tenis sekarang ni, US Open, tambah lagi satu channel hanya untuk tenis saja. Dulu orang tak pernah bayangkan golf
adalah satu permainan yang dianggap boring, tapi sekarang ni ada satu saluran golf. Tetapi dalam negara kita, kalau kita ingin menjadikan sukan sebagai satu industri, kita mesti juga melihat tentang perlunya ada saluran khas untuk sukan, ataupun masa untuk sukan itu mesti dipanjangkan. Jadi perkara ini juga telah kita sampaikan kepada kementerian berkenaan, Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan, tentang perlunya bukan sekadar kalau negara kita sukan tu hanya dimuatkan berita di ujung berita, ada 10 minit. Siapa yang nak taja? Kerana peluang untuk mereka tonjolkan jenama mereka tu hanya bergantung pada orang yang tengok pergi ke padang saja, ataupun pergi ke stadium dan sebagainya. Jadi untuk mendapatkan mereka yang terlibat dalam bidang industri akan terbatas sekiranya media itu tidak memberi kerjasama yang besar dan memberi ruang yang besar. Saya sebutkan tadi bahawa bila ada media sukan, bagaimana kita melatih di kalangan wartawan sukan kita, komentator sukan kita, cameraman, supaya kalau main golf tu bola dipukul naik ke awan, tak hilang bola tu, dia jatuh macam mana apa sebagainya. Ini memerlukan bidang kepakaran yang mungkin kita pertimbangkan scholarship diberikan kepada wartawan-wartawan sukan untuk melahirkan komentator sukan yang hebat, datang daripada negara kita yang mempunyai nilai yang tinggi. Komentator sukan adalah antara mempunyai nilai yang sama seperti industri kreatif. Misalnya DJ yang hanya memilih apa lagu yang patut dimainkan, sekarang ni ada sampai nilai RM50,000 satu hari, satu malam jadi DJ saja. Jadi tidak mustahil komentator yang baik akan mempunyai nilai yang tinggi. Jadi bukan saja atlet itu saja yang dimasukkan sebagai yang termasuk dalam bidang industri sukan, termasuklah di kalangan komentator sukan, penulis sukan, pengkritik sukan, kerana ini semua menjadikan orang akan memberi tumpuan dan sanggup berbelanja untuk sukan dan sebagainya. Tak perlu dicadangkan, bukan di sini forumnya untuk cadangkan. Ini lebih pada jawatankuasa kabinet, mana-mana jawatankuasa kabinet lebih membincangkan soal dasar, bukannya soal detail program. Ia melibatkan dasar, dan dalam konteks sekarang ni dasar ini melibatkan koordinasi dengan kementerian berkenaan. KBS tidak boleh berdiri dengan sendiri tanpa sokongan daripada Kementerian Pelajaran, Kementerian Pengajian Tinggi dan sebagainya. Tentang memenuhi stadium, dia kembali kepada soal industri itu sendiri. Kalau pemainnya baik, ianya memberi keputusan yang bagus, lihatlah saja apabila Manchester United datang baru-baru ni, ianya menarik, dia orang sanggup bayar tiket. Mahal tiketnya, orang sanggup bayar. 2 hari pun penuh. 2 hari pun penuh. Ia bergantung kepada sebab sebahagian kadang-kadang sukan ini juga dilihat bukan saja soal kesihatan, tapi nilai hiburannya. Orang datang kerana mengharapkan itu dapat memberikan persembahan yang menghiburkan. Kalau dirasakan ia memboringkan, membosankan, apa pun dibuat, kita boleh kerahkan orang. Kalau datang nak buat sesuatu yang bosan, kita boleh kerahkan orang, boleh bawa angkut, bagi makan, free lagi. Tapi kemudiannya stadium tu kosong balik.